UCL is back. So kali ni kita nak buat prediction untuk 4 game UCL quarter final yang akan berjalan. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak buat prediction untuk perlawanan quarter final UCL pada kali ni. Quarter final UCL pada kali ni aku agak excited sikit. Sebab apa? Sebab akan ada pasukan daripada Itali yang akan main dekat semi final. Sebab tak silap aku dah lama dah pasukan daripada Itali tak dapat main dekat semi final. Selain Juventus lah, Juventus tu dah biasa dah. Pasukan macam AC Milan, macam Inter Milan, lagi-lagi macam Napoli, memang dah lama gila tak main dekat semi final UCL. So game UCL yang akan berjalan adalah pasukan Benfica lawan Inter Milan, blockbuster game Manchester City lawan dengan pasukan Bayern Munich, perlawanan antara pasukan daripada Itali iaitu pasukan AC Milan dengan pasukan Napoli, dan Real Madrid melakukan latihan iaitu Real Madrid lawan dengan pasukan Chelsea. Latihan lah kemungkinan, tapi mana tahu kok Chelsea menang juga dalam game ni. Sebab Chelsea selalu mereka ni ada track record, dalam EPL mereka teruk, dalam UCL mereka perform. So tak mau cakap banyak, kita nak predict game pertama dulu iaitu pasukan Benfica lawan Inter Milan. Kalau hang tengok betul-betul pasukan Benfica dan Inter Milan, dua-dua pasukan ni adalah pasukan underrated. Sebab apa aku kata underrated? Dua-dua pasukan ni adalah pasukan yang tak difavoritkan langsung. Bukan setakat untuk menang UCL, tapi nak melepasi grup pun mereka ni tak difavoritkan. Sebab dua-dua tim ni duduk dalam grup payah. Pasukan Inter Milan duduk dengan grup macam Barcelona, macam Bayern Munich dengan Victoria Pleasant. Yang mana dalam grup ni mestilah Barcelona dan juga pasukan Bayern mereka ni dijagokan untuk melepasi grup ni. Dan pasukan Benfica pula, mereka duduk dalam grup yang ada pasukan PSG, yang ada pasukan Juventus dan juga Maccabi Haifa. Mestilah dalam grup ni pasukan PSG dan juga Juventus adalah pasukan yang difavoritkan untuk melepasi grup ni. Tetapi dua-dua tim ni berjaya singkirkan dua tim besar dalam UCL iaitu Barcelona dan juga Juventus untuk melepasi grup. Bukan setakat melepasi grup, sampailah ni salah satu tim ni akan layak ke semi final nanti. So pencapaian cukup baiklah untuk pasukan Inter Milan dan juga pasukan Benfica. Dan untuk pasukan Benfica dah lama dah mereka ni tak layak ke quarter final 2 kali secara berturut-turut. Season lepas mereka berjaya layak ke quarter final juga, tapi kalah dengan pasukan Liverpool. Itu tak boleh nak kata apa lah, Liverpool kuat musim lepas lah, bukan musim ni. Dan musim ni mereka layak ke quarter final lagi dan akan lawan dengan pasukan Inter Milan. Inter Milan last mereka layak ke quarter final UCL adalah pada musim 2010-2011. Lepas tu mereka ni tak konsisten lah round 16 dan memang payah lah nak lepas. Kadang-kadang UCL pun tak layak. Dan kita tengok rekod 5 game dua tim ni sebelum masuk dalam game ni. Pasukan Benfica ada rekod yang boleh kata baik jugalah. Menang 4 kali dan juga kalah sekali. Tapi kalah sekali tu adalah perlawanan terbaru di mana mereka ni kalah dengan pasukan Porto dekat tempat mereka sendiri 2-1. Pasukan Inter Milan pula mereka masuk dalam game ni dengan rekod yang kurang baik lah. Mereka gagal menang dalam 5 perlawanan terakhir mereka dengan hanya mencetakkan keputusan 3 kali seri dan juga 2 kali kalah. Dan last mereka menang adalah 6 match dulu, iaitu tu pun menang dengan pasukan Leeds. Kita tengok rekod UCL pula. Memandangkan perlawanan UCL pertama ni adalah dekat home pasukan Benfica, kita tengok rekod home Benfica musim ni dan juga rekod away pasukan Inter Milan. Dalam UCL musim ni pasukan Benfica tak kalah lagi dekat home tau. 4 game, 3 game dekat group stage, 1 game dekat round 16, 3 menang dan juga 1 seri. Dan rekod away pasukan Inter Milan pula dalam 4 game adalah menang 1, kalah 1 dan juga seri 2 kali. Pemain yang patut kita perhatikan untuk pasukan Benfica semestinya lah ada 2 player ni, yang masing-masing adalah top scorer pasukan Benfica dan masing-masing dah skor 17 gol untuk pasukan Benfica pada musim ni. Mereka adalah Joao Mario dan juga Gonzalo Ramos. Selalu satu tim tu ada satu tim je top scorer. Ni satu tim tu ada 2 player top scorer. So memang kena jaga 2 player ni lah. Dan Inter Milan pula pemain terbaik mereka pada musim ni adalah Lautaro Martinez, iaitu top scorer mereka pada musim ni. Dan prediction aku rasa game ni lagi berat dekat pasukan Benfica. Dan permainan Inter Milan selalu kalau dalam UCL mereka ni akan main bertahan dan juga akan bermain counter attack dengan secara long ball. Tapi pasukan Benfica attacking mereka pun cukup bagus dan mereka ni boleh memecahkan low block juga. Tapi prediction sebab main dekat home, aku predict pasukan Benfica akan menang dalam game ni dengan keputusan 2-1. Dan next game yang akan berjalan awal pagi esok juga, iaitu blockbuster game iaitu Manchester City lawan dengan pasukan Bayern. MC lawan Bayern tu dah padu dah. Lepas tu Pep lawan Tuchel pula. So memang lagi rancak lah. Masing-masing menjadi antara calon favourite untuk jadi juara UCL pada musim ni. Rekod dua-dua tim sebelum masuk ke dalam perlawanan ni, Manchester City dah mencatatkan 8 kali menang secara berturut-turut tau. Termasuk menang dengan Liverpool, menang dengan Newcastle, balasah RB Leipzig 7-0. Bayern pula lah ni bagi aku mereka ni tak stabil under Tuchel. Lepas kalah dengan Leverkusen hari tu, mereka ni pecat Nagelsmann dan juga lantik Thomas Tuchel jadi jurulatih pasukan Bayern. Walaupun Tuchel memulakan tugas dia dekat Bayern dengan cukup baik, belasah pencabar Liga mereka iaitu Borussia Dortmund dengan keputusan 4-2.
lawa, tapi depa ni agak struggle dalam 2 game terakhir depa, iaitu dua-dua lawan Freiburg, satu lawan dekat DFB Pokal, satu dekat Bundesliga. Yang mana dekat perlawanan DFB Pokal, pasukan Bayern telah disingkirkan oleh pasukan Freiburg dan depa ni just menang tipis je dalam Bundesliga. Kita tengok rekod dua-dua tim ni dalam UCL pula. Dekat home, memandangkan perlawanan ni akan berlangsung dekat home Manchester City dulu, iaitu dekat Etihad. Kita tengok rekod pasukan Manchester City dekat home dulu dan rekod pasukan Bayern dekat away. Manchester City musim ni dekat home memang kebai lah. Dekat UCL ke dekat EPL ke memang depa ni kebai. Last depa kalah iaitu dengan Brentford pada bulan 11 dulu. 4 game UCL, 3 game group stage, 1 game round 16, semua menang 4 game. Dan rekod away Bayern pun boleh kata padu juga. Bukan lekeh-lekeh, depa ni lawan dengan pasukan yang kuat macam Barcelona, macam pasukan Inter Milan, dan round 16 pula jumpa PSG. Rekod away game depa adalah 4 game depa main, 4 game depa menang. So walaupun Manchester City dah catatkan 8 rekod kemenangan dan lama dah tak kalah dekat home, kemungkinan besar pasukan Bayern boleh makan depa dekat Etihad. Dan pemain patut diperhatikan untuk pasukan Manchester City semestinya lah Erling Haaland. Erling Haaland setakat musim ni dah main 38 game dan skor 44 gol. Dengan debut rambut baru pula, kemungkinan besar dia boleh perform dalam game ni. Kalau tengok dari belakang, rambut dia tu macam rambut awet. Haaland ni tak tahulah kan, dia buat rambut pelik-pelik pula. Pemain terbaik untuk pasukan Bayern mestilah yang patut diperhatikan adalah Jamal Musiala, iaitu top scorer untuk pasukan Bayern pada musim ni. Dan sebelum kita nak buat prediction, kita nak tengok head to head antara Pep dengan Tuchel dulu. Depa ni dah jumpa 10 kali tau sepanjang sejarah depa ni jadi jurulatih. Dengan rekod Pep menang 5 kali, depa telah seri 2 kali dan juga Tuchel menang 3 kali. Dan Tuchel pun pernah ada pengalaman kalahkan Pep dekat pentas besar. Contoh dekat final UCL, Tuchel berjaya kalahkan pasukan Pep. Tapi prediction aku rasa lawan dekat Etihad, game ni akan jadi sangat tricky, tapi aku rasa game ni akan berakhir seri lah. Ataupun Manchester City akan menang dalam game ni. Tapi aku letakkan keputusan seri 1-1. Untuk next game pula iaitu pasukan AC Milan lawan dengan pasukan Napoli. Dua-dua pasukan sedang melakukan kerja yang bagus dekat UCL. Walaupun dekat Serie A pasukan AC Milan ni terumbang-ambing dan pasukan Napoli ni kukuh dekat table depa, tapi ni hampa kena ingat ni Champions League. Pasukan AC Milan mestilah berkelebihan sebab depa ni adalah pasukan yang paling berjaya dekat Serie A. Bila depa masuk pentas UCL berhadapan dengan pasukan daripada Itali lagi, so mentaliti kemenangan tu mestilah ada dekat pasukan AC Milan. Lagi-lagi perlawanan pertama ni akan berlangsung dekat San Siro nanti. Dan bagi aku pasukan AC Milan mestilah confident untuk kalahkan pasukan Napoli, memandangkan game lepas depa kalahkan dekat Stadium Diego Armando Maradona. Depa kalahkan Napoli ni dengan result 4-0. Dan sayang dalam game ni Victor Osimhen tak sempat nak sembuh, kemungkinan besar dia tak dapat main. Dan dapat nampaklah pasukan Napoli memang struggle gila bila Osimhen ni tak main. Kita tengok rekod 5 game dua-dua pasukan ni sebelum masuk dalam game ni dulu. Untuk pasukan AC Milan, depa ni just menang sekali je, kalah sekali dan juga seri 3 kali. Yang mana depa menang tu adalah menang dengan pasukan Napoli iaitu menang 4-0. Untuk pasukan Napoli, rekod depa ni boleh kata cantik, menang 4 kali dan juga kalah sekali. Kalah tu pun adalah kalah dengan pasukan AC Milan dengan result 4-0. Tapi yang dapat nampaklah struggle pasukan Napoli tu nak skor bila Osimhen ni tak main. Kita tengok rekod depa dalam UCL pula macam mana. Pasukan AC Milan masuk dalam perlawanan ni dengan rekod kemenangan dalam UCL. Dalam 4 game, depa ni dah menang 3 kali dan depa ni kalah sekali. Kalah sekali tu adalah kalah dalam group stage iaitu kalah dengan pasukan Chelsea. Sebab memandangkan perlawanan ni akan berlangsung dekat home pasukan AC Milan, kita tengok rekod home dululah dan juga rekod away pasukan Napoli. Dan pasukan AC Milan sebenarnya depa ni dah unbeaten dah dalam 5 game terakhir depa dekat home. Last depa kalah adalah pada bulan Januari dulu, depa kena bantai dengan Sassuolo 5-2. Tapi lepas depa kena bantai 5-2 tu, dah 5 game dah depa unbeaten dekat tempat depa sendiri. Kita tengok rekod away pasukan Napoli pula pada musim ni. Napoli dalam rekod 4 game terakhir depa dalam UCL iaitu 3 perlawanan dekat group stage, 1 perlawanan dekat round 16. Depa ni menang 3 kali dan juga kalah sekali. Kalah tu kalah dengan pasukan Liverpool iaitu dekat Anfield. Yang lain semua depa menang. Dan kalau pun nak tahu pasukan Napoli ni, depa ni dah unbeaten dalam 8 game away tau sebenarnya. Last depa kalah away game bulan Januari dulu, depa kalah dengan pasukan Inter Milan 1-0. So masing-masing masuk dengan rekod yang cukup baik daripada segi home dan juga away. So game ni bagi aku sangat-sangat menarik dan juga tricky lah. Tapi kalau pasukan Napoli, kalau Victor Osimhen tak dapat main, bagi aku satu kekurangan yang cukup besar untuk pasukan Napoli. Sebab anda dapat nampak Vicha Kvaratskhelia pun tak dapat perform macam biasa kalau Osimhen tak dapat main. Dengan pasukan AC Milan lah ni, depa ni tak ada masalah injury. Rafael Leao pun tengah perform belah ni. Dan pemain patut diperhatikan antara kedua-dua pasukan ni. Untuk pasukan AC Milan mestilah Rafael Leao iaitu top scorer pasukan AC Milan pada musim ni. Untuk pasukan Napoli
Napoli pula semestinya lah Victor Osimhen kalau dia dapat main. Tapi kalau dia tak dapat main, pemain patut diberikan perhatian mestilah Vicha Kvaratskhelia dan juga Hirving Lozano. Dan prediction aku untuk game ni, kalau lah Victor Osimhen tak main dalam game ni, akan memberikan impak yang cukup besar dekat depa. Aku rasa AC Milan boleh menang dalam game ni dengan keputusan 2-1 ataupun boleh jadi 2-0 juga. Kita tengok last game pula, iaitu pasukan Real Madrid lawan dengan pasukan Chelsea. Bukan setakat Chelsea kena lawan dengan pasukan Real Madrid, first game pula lawan dekat Santiago Bernabeu. So Chelsea memang kena hati-hati lah game ni. Dah lah depa ni baru kalah je dengan pasukan Wolves. Musim ni macam biasa, pasukan Real Madrid jadi favourite lagi untuk jadi juara selepas depa berjaya menjuarai UCL pada musim lepas. Pasukan Chelsea pula ramai pandai remeh dekat depa ni, tapi still Chelsea ni ada rekod yang baik dalam UCL kalau depa ni tengah tak perform dalam liga. Contoh adalah 2 UCL terakhir yang depa menang adalah waktu tu depa ni tengah kurang berprestasi dekat liga. Waktu tu menang ada Tuchel, depa ni baru pecat Lampard dan baru gantikan Tuchel. Dalam masa 6 bulan je menang UCL. Dan dulu waktu under Roberto Di Matteo ni jadi interim coach je. Tiba-tiba berjaya bawa Chelsea ni kalahkan pasukan Barcelona waktu tu tengah prime, kalahkan pasukan Bayern dekat final untuk menang UCL. So tak mustahil juga Chelsea boleh buat dalam musim ni. Dan kita tengok rekod dua-dua tim ni sebelum masuk dalam game UCL ni. Dalam 5 game last, pasukan Real Madrid telah menang 3 kali dan juga kalah 2 kali. Yang mana kekalahan tu adalah kekalahan terbaru lah. Depa kalah dengan pasukan Villarreal 3-2 dekat tempat sendiri, dan depa kalah juga dengan Barcelona dekat tempat depa sendiri juga. Untuk pasukan Chelsea, depa ni just menang sekali je daripada 5 perlawanan terakhir dan juga kalah 2 kali dan juga seri 2 kali. Yang mana menang tu adalah menang dengan pasukan Leicester City lah. Dan kita tengok rekod home Real Madrid pada musim ni dalam UCL dan juga rekod away untuk pasukan Chelsea dalam UCL. Real Madrid dalam 4 game terakhir depa termasuk perlawanan round 16, depa ni telah berjaya menang 4 kali daripada 4 game depa. Untuk pasukan Chelsea pula, depa ni dah kalah 2 kali dan juga menang 2 kali dalam perlawanan away depa. Yang mana kalah 2 away tu dengan pasukan RB Salzburg dan juga kalah dengan pasukan Dortmund sebelum depa comeback menang dekat home depa. Dan rekod kalau dua-dua tim ni bertemu memang selalu akan ada gol. Dan dalam rekod 5 game last depa lawan, pasukan Real Madrid berjaya menang 2 kali, Chelsea menang 2 kali dan juga seri sekali. Dan untuk rekod pasukan Chelsea ni telah pun gagal untuk skor dalam 3 game terakhir depa tau. Last depa skor adalah sebelum international break, iaitu waktu lawan dengan Everton depa skor 2 gol. Lepas tu lepas international break depa lawan dengan Aston Villa depa gagal untuk skor, lawan dengan Liverpool gagal untuk skor juga, lawan dengan Wolves pun depa gagal untuk skor. So kemungkinan depa ni akan struggle dalam game ni. So untuk prediction aku rasa game ni akan tricky. Tak berani nak kata Real Madrid akan menang, tapi kalau berdasarkan prestasi atas kertas, aku rasa Real Madrid akan menang dalam game ni lah. Dan keputusan prediction aku adalah Real Madrid akan menang 2-0 dalam game ni. Tapi hampa jangan duk anggap prediction aku ni macam hadiah Sohail pula. Manalah nak tahu masa depan. Kita predict ni berdasarkan keputusan semasa je. Dan apa prediction hampa untuk 4-4 game ni yang akan berjalan, hampa boleh komen kat bawah. Dan nanti akan ada juga perlawanan Europa League pada awal pagi Jumaat. Nanti kita akan review semua perlawanan tu, termasuk perlawanan UCL ni pada hari Jumaat nanti, iaitu nanti MU akan lawan dengan pasukan Sevilla. Hak tu pun game tough juga tu. So itulah video kali ni, prediction UCL. Hampa rasa tim mana yang akan layak ke semi final terlebih dahulu? Hampa boleh komen kat bawah. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salehan. Assalamualaikum.